nyambung ipar. Dia buang laptop. Buat tak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pagi ini kita sambung pembacaan kitab Safinatun Najah. InsyaAllah pagi ini kita masuk pada bab yang seterusnya, iaitulah bahagian fiqh. Bila kita sebut syariat Allah Subhanahu wa taala, itu berkait rapat dengan hukum fiqh. Jadi tuan-tuan sekalian, peranan hukum syarak, kata ulama, dia mari kerana manusia ada beberapa keinginan. Dalam diri manusia Allah letak beberapa keinginan, lalu Allah datangkan hukum hakam. Itulah dipanggil hukum syarak. Dalam dengar. Pergi je jahat. Slow dalam. Tahu. Dia kok. Testing. Maka kata ulama, manusia dia ada beberapa keinginan. Yang pertama quwwatun natiqah, iaitulah kekuatan akal. Maka Allah membawa bahagian pertama, iaitulah ibadah. Allah syariatkan ibadah. Yang kedua, manusia ada keinginan perut untuk makan dan minum. Maka Allah datangkan syariat muamalah. Yang ketiga, manusia ada quwwatus syahwiyah farjiyah, keinginan kepada pasangan bersetubuh. Maka Allah datangkan syariat munakahat, nikah kahwin. Yang keempat, kata ulama, manusia dia ada keinginan quwwatu ghadabiyah, quwwatun ghadabiyatun, kekuatan emosi, marah. Maka didatangkan syariat janayah ataupun jinayah. Ini disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin. Maka hari ini kita masuk pada bab yang pertama daripada kitabul fiqhi, kitab fiqh, iaitulah kitabut taharah. Orang yang ada kitab boleh buka kitab, insyaAllah. Kitab Safinatun Najah ni kitab Arab. Dia asalnya kitab Arab, dia kitab matang saja. Maka kalau orang yang ada kitab macam saya ni, ada bawa, muslimat ada. Jadi buka muka surat 62, insyaAllah. Kitabut taharah,
kitab tentang bersuci. Qala al-muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitabut taharah, kitab tentang bersuci. Kenapa tajuk taharah selalu didahulukan? Muka surat 63 atas tu. Bila buka kitab fiqh, mesti nombor 1 kitabut taharah. Kenapa tidak kitabus salat, kitab sembahyang? Kenapa tidak bab wudu? Kenapa tidak bab puasa? Kenapa tidak bab zakat? Buka kitab fiqh, mesti nombor 1 kitabut taharah, bab bersuci. Kenapa? Kerana antara hikmahnya ialah Islam sangat menggalakkan umatnya senantiasa bersih dan suci, sama ada suci zahir maupun batin. Kenapa tuan-tuan sekalian? Banyak ibadat yang bersangkut paut dengan taharah. Ada orang tuan-tuan buat ibadat 20 tahun, rupa-rupanya Allah Ta'ala. Sembahyang 50 tahun, hari kiamat rupa-rupanya tak ada pahala. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia baca Quran, orang lain boleh pahala, dia boleh dosa. Ada orang sembahyang 50 tahun, tidak dapat apa-apa daripada sembahyangnya kecuali penat dan lelah. Antara sebabnya tuan-tuan sekalian, kerana tidak luluh bab taharah, bab bersuci. Kadang-kadang tak sempurna bab istinja, basuh berok kecing tak sempurna. Kadang-kadang tak sempurna bab wudu. Kadang-kadang tak sempurna bab mandi wajib. Maka tuan-tuan, kita akan masuk pada bab yang sangat penting ini, iaitu babut taharah. Apa makna taharah? Dari segi bahasa, taharah bermaksud suci dan bersih. Dari segi syarak pula, ia bermaksud suci dan bersih daripada najis atau hadas, untuk membolehkan mengerjakan ibadah seperti solat dan sebagainya. Maka bila sebut taharah, maknanya bersih. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, bersih dan suci daripada najis ataupun hadas. Hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa makna hadas? Perkara yang menghalang. Hadas kecil menghalang daripada yang menghalang tu kecil, seperti berok, seperti kecing. Ada pula hadas besar, yang menghalang itu perkara yang besar, seperti jimat dan sebagainya. Maka nak suci daripada hadas besar, kena mandi wajib. Nak suci daripada hadas kecil, kena ambil wudu. Ini contohnya. Maka tuan-tuan, bersuci daripada hadas adalah dengan mengambil wudu. Ini disebut yang pertama. Yang kedua, mandi, yakni mandi wajib. Yang ketiga, dengan tayammum. Ini cara, tiga cara untuk kita bersuci. Bersuci daripada najis pula adalah dengan menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian dan tempat kita beribadah. Lalu disebut oleh tuan pengarang hukum bersuci. Hukum bersuci daripada hadas dan najis adalah wajib secara ijma' ulama'. Wajib tuan-tuan sekalian secara ijma' ulama'. Taharah adalah anak kunci dan syarat sah sembahyang. Taharah wajib hukumnya ke atas tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Salah satu syarat sah sembahyang iaitulah wudu. Maka wudu tu masuk sebahagian daripada taharah. Kadang-kadang kita sembahyang tapi tak dapat hasil daripada sembahyang. Macam tak gemeluh, tak dengar dalam. Ajak sikit. Testing. Gemeluh ya. Dalam dengar. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita semayang, matlamat semayang kita tak boleh. Antaranya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang, matlamatnya, natijahnya boleh mencegah kita daripada buat jahat dan buat mungkar. Kenapa masih ada orang sembahyang curi piti orang? Kenapa masih ada orang sembahyang tak taat pada suami?
Kenapa masih ada orang semayang sombong dan angkuh? Kenapa masih ada orang semayang tak rasa bersalah ambil hak orang? Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya semayangnya ditolak. Antara sebab semayang ditolak, antaranya taharah tidak sempurna. Ambil wuduk tak sempurna, tuan-tuan sekalian. Maka kita akan tengok satu persatu tentang bab yang kita akan sebut pada hari ini. Makalah untuk bersuci, muka surat 64. Saya tak akan baca semua daripada syarahnya kerana panjang. Saya ala-ala untuk bersuci. Yang pertama air mutlak, yang terbahagi kepada beberapa bahagian, yang turun daripada langit yang pertamanya, iaitulah air hujan, air salji dan air embun. Yang kedua air yang muncul daripada bumi, air mata air, air perigi, air sungai, air laut. Apa makna air mutlak? Maknanya mutlaqul ma', air yang ianya sekadar air. Tuan-tuan ambil satu baldi tak air laut, satu baldi tak air sungai, satu baldi tak air perigi, satu baldi tak air hujan, tak 4 baldi. Jangan khabar air apa. Cuba tanya orang ramai, ni kenapa ni? Orang akan kata apa? Orang akan kata air. Boleh faham tak? Orang akan kata apa? Air. Bila kita khabar ni, bila dia rasa masing, baru dia kata air laut. Maka sebelum dia rasa, sebelum dia tahu apa yang kita nak khabar sebelum tu, dia akan kata air. Tu makna mutlaqul ma', tu makna air mutlak. Tapi bila kita letak air dalam besen, air pahit. Yang besen kedua, air campur dengan Milo. Maka bila kita tanya orang, hak besen pertama ni kenapa? Dia kata air. Besen kedua, air Milo. Dia tak akan kata air. Makna bukan lagi air mutlak. Ni faham? Bila ada kait, maka bukan lagi air mutlak. Maka tuan-tuan, air mutlak yang kita nak guna untuk bersuci ada beberapa bahagian. Yang pertama yang turun dari langit, air hujan, boleh buat ambil air semayang, boleh buat mandi wajib. Air salji, air embun. Yang muncul daripada bumi, air mata air, air perigi, air sungai, air laut, boleh kita guna untuk bersuci. Duduklah sungai, ambil air semayang, boleh. Terjunlah sungai, niat mandi wajib, boleh. Ratakan seluruh anggota, boleh. Dia faham kerana ianya air mutlak. Yang kedua, alat untuk bersuci tanah ataupun debu tanah, yakni untuk bertayamum. Yang ketiga, batu atau daun atau kertas tisu, yakni untuk beristinja. Maka tuan-tuan, bila sebut bab taharah, nombor 1 kita akan masuk, iaitulah tentang istinja. Maka boleh tak setengah orang tanya, dulu orang sebut istinja dengan batu dan air, hari ni boleh tak ustaz masuklah tandah tak ada air, ada tisu? Masuklah tandah RNA, buka air, buka pahit, tak ada air, bayar tu mahal, air ada tak? Tuan-tuan sekalian, ataupun masuklah tandah, bayar tu mahal, paling pahit patah, kita buang air dah, nak tubik ke tandah belah malu, faham tak? Tapi ada tisu yang disediakan biasanya untuk orang bukan Islam. Boleh tak kita ambil tisu untuk istinja? Boleh. Boleh ambil tisu, gunakan untuk bersihkan najis yang ada di kubur ataupun dubur. Itu dipanggil istinja. Boleh faham ni? Muka surat 65 disebut tadi. Baik, maka kita masuk muka surat 66. Sebelum kita sebut tentang istinja, tuan pengarang letak fasal 4, iaitulah tanda-tanda baligh. Faslun, kata tuan pengarang yang dirahmati Allah, alamatul bulugh thalathun. Bab apa dia letak tanda-tanda baligh tuan-tuan? Kerana bab yang kita nak belajar lepas ni terguna untuk orang yang dah baligh saja. Baligh antara sifat untuk kita digelar mukallaf. Orang tak baligh tak masuk. Ni faham kan? Orang tak baligh tak sembahyang tak berdosa. Orang tak boleh tak baligh tak puasa tak berdosa. Perempuan yang belum baligh tak tutup aurat tak berdosa.
Cuma Nabi ajar dulu, walaupun tidak balik. Ada pun tidak buat, tak dosa. Maka tuan-tuan pengarang letak dulu ala faslun, katanya fashal pada menyatakan alamatul bulugh. Alamatul bulugh maknanya tanda-tanda balik. Salasun, ada 3. Kita sebut balik-balik, apa maknanya? Sampai umur. Akhir balik, bukan balik umur. Tu balik ni balik sampai umur. Antara syarat mukallaf akil, berakal, tidak gila. Bulugh iaitulah sampai umur. Maka 3 tanda balik. Ada pen tulis, tak ada pen nak kata apa lagi. Ini tuan-tuan sekalian, faslun alamatul bulugh salasun. Yang tamamu 15 sanah fi dzakari wal unsa. Cukup 15 tahun lelaki dan perempuan, walaupun tak keluar air mani, tak keluar tak mimpi bersetubuh bagi orang lelaki, cukup 15 tahun hijriah, baliklah dia. Orang puan, walaupun tak keluar lagi dia panggil darah haid, cukup 15 tahun hijriah, baliklah dia. Boleh faham Ini mengikut mazhab Syafi'i. Wal ihtilam fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Bagi orang lelaki dan perempuan, walaupun sebelum sampai 15, tiba-tiba dia mimpi. Tiba-tiba dia mimpi umur 9 tahun, maka jadi balik hak lelaki. Hak puan begitu juga. Dah ustaz, kalau 8 tahun tu bik mani, itu bukan, tak dikira balik. Bahkan maninya itu jadi najis. Asal mani tidak najis, tapi kalau keluar sebelum 9 tahun jadi najis, tuan-tuan sekalian. Boleh faham Orang puan begitu juga. Keluar darah haid sebelum 9 tahun, tu bukan darah haid tu. Sebelum 9 tahun anak kita tubik darah, itu namanya darah fasad, bukan darah haid. Boleh faham 9 tahun itu umur paling awal untuk keluar darah. Wal haidu fil unsa li 9 sinin. Sama juga, keluar haid bagi orang perempuan pada umur 9 tahun. Itu tanda balik. Start je 3 tanda ni, dia jadi mukallaf. Apa makna mukallaf? Memikul beban. Taklif itu maknanya beban. Mukallaf orang yang pikul beban. Beban apa? Dosa dan pahala. Dulu sebelum balik semayang tak boleh pahala, tak semayang tak boleh dosa. Anak kita 7 tahun semayang, siapa boleh pahala? Mak dia boleh. Faham tak? Kenapa mak dia ajar? Kerana Nabi ajar, muru auladakum bis salah wa hum sab'ah. Ajar anakmu semayang start umur 7 tahun. Ni ayah ibu-ibu kena tahu ni. Ni wajib. Nabi kata muru fi'lul amri li ifadatil wujud. Wajib. Apa dia? Anak kita kena semayang? Bukan. Wajib ajar semayang. Umur berapa? 7 tahun. Wajib. Maka ulama qiyas daripada hadis ni, semua hukum syarak wajib ajar mula 7 tahun. Start pakai tudung ajar 7 tahun. Start puasa ajar 7 tahun. Segala hukum syarak ajar 7 tahun. Kita suruh pakai tudung, kejap dia pakai, kejap dia tak pakai, tak dosa. Syaratnya ajar. Kita tanya anak, abang puasa tak hari ni? Umur dia 6 tahun. Dia kata puasa, padahal bahan air pahit dalam bilik air. Abang tak masuk dalam bilik senyap-senyap bahan donat. Kita tahu tak dosa kerana dia belum balik. Di sini hukum wajib ajar 7 tahun. Faham wajib ajar. Baik. Wadribuhunna wa hum 10. Kena mula ajar pukul umurnya 10 tahun. Anak kita tak semayang, abang semayang tak pergi, umur 10 tahun tak semayang. Kalau dia degil tak mau semayang, ajar pukul. Nabi suruh ajar. Wadribuhunna wa hum 10. Mula umur 10 tahun. Pukul yang lagu mana? Laisa lit ta'zib walakin lit ta'dib. Pukul yang mendidik, bukan yang menyakitkan. Katok pah tak apa dah. Katok untuk mendidik, nak khabar ayah marah.
Bukannya gandeng ke batang nyapu sampai bilu jalur gemilang atas belakang. Bukan, tuan-tuan sekalian. Boleh faham pukul untuk beritahu ayah marah. Anak psikologinya nak, bila kita buat begitu, dia letaklah kepala, aku dak semayang, abah marah, aku dak semayang, mak marah. Cukup. Boleh faham? 10 tahun. Ini makna dalam Islam ada pendidikan berasaskan rotan, pukul, tuan-tuan. Hari ni orang nak apuh ni. Di sekolah cikgu tak boleh rotan. Cikgu nak rotan pelajar, cikgu kena tumbuk dia ayah. Sebab tu jahanam budak-budak ni. Kerana mak ayah pun jahanam juga. Boleh faham? Zaman kita belajar dulu, tuan-tuan, zaman saya belajar, dak ingat satu makra', sehari kena apa satu makra' Quran. Saya generasi awal imtiah dungu. Satu hari kena apa satu makra' Al-Quran. Tahu satu makra'? Dari lambang sejid ke lambang sejid. Pasal tak? Dalam Quran kan ada lambang kubah kan? Satu juzuk ada 8 makra'. Sehari paling kurang satu muka ataupun satu makra'. Tak kira mata pelajaran lain lagi. Tak? Mata pelajaran PMA, SPN, sehari paling kurang satu muka. Tak ingat Ustaz akan jemur tengah panah. Ngapa tengah panah? Dan saya ingat lagi masa tu, tuan-tuan, waktu subuh. Kalau lewat 1 minit kena denda. Subuh, tuan-tuan sekalian, wajib sembahyang jemaah di surau. Lewat seminit kena denda. Dan juga ustaz akan denda orang yang masbuk, dalam erti kata tambah rakaat. Orang tambah rakaat, jaga. Beratur depan pelajar puan, depan pelajar lelaki, tadah tangan, rotang, piang rotang. Malu. Sakit dak sakit mana? Boleh malu nak didik tuan-tuan sekalian. Hari ni dak dibenar rotang. Budak-budak jadi jahanam hari ni, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Atau mesej ke cikgu. Allah. Nampak? Petang ni aku bagi dengan awak-awak aku katakmu. Cakap gitu dengan cikgu. Allah marah. Esok aku pacik tayarmu budak-budak zaman ni. Rosak, tuan-tuan. Bila dia ikut cara didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak ayah manja anak tak pun, jangan menebih sangat. Bila atau dah ke sekolah, serah. Nampak serah. Zaman dulu kalau kita kena rotan, balik khabar ke ayah kata benda. Rotan pula. Alah, khabar ke ayah, cikgu rotan, ayah tambah pula. Khapnya tambah sikit. Maknanya apa? Maliklah mu kena rotan biar jadi manusia. Hari ni manja-manja berdoa lalu, tuan-tuan. Jadi rosak habis anak-anak, tuan-tuan sekalian. Sampai tahap ada kawan saya mengajar di sekolah-sekolah menengah kebangsaan biasa, dia kata kau anamu anak dia apa pun anak murid. Kau anamu masuk waktu Zuhur banyak pagar tak mau sembahyang. Kau anamu marah, mak marah. Marah, ayah marah mula ke kita. Ini kau anamu. Bila rosak, pandailah mu jawab sendiri, tuan-tuan sekalian. Ibu bapa yang tidak ikut sistem yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, 3 syarat ni bila ada, jadilah kita orang yang baligh, yang ataupun orang yang sampai umur, maka termasuklah kita salah satu syarat daripada syarat mukallaf yang diwajibkan tanggungan halal dan haram ke atas pundak kepada kita. Kemudian kita lakah orang yang baca syarah, orang yang baca kitab saya ni, kita tak akan baca semua syarah, kita akan pentingkan matang dia, insya-Allah. Kita masuk pada fasal yang kelima, muka surat 73. Faslun syurutu ijza'il hajar samaniyatun ay yakuna bi salasati ahjarin wa an yunqiya al mahal wa an la yajiffa an najas wa an la yantaqil wa la yatra'a alayhi akhar wa la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa an la yusibahu ma'un wa an takuna al ahjaru tahirah. Apa makna istinja, tuan-tuan? Istinja dari sudut bahasa terputus maknanya. Istinja maknanya terputus. Dari sudut syarak apa maknanya?
menghilangkan najis yang keluar daripada kubur ataupun dubur, sama ada menggunakan air atau lain-lain, termasuk batu atau daun kering ataupun kertas tisu. Itu makna istinja. Hari ni minta maaf lah, ni benda wajib kita belajar. Kalau mengatuk, tahan sikit mata tu. Bila belajar bab fiqh ni, dia tak boleh nak gurau banyak. Dia faham ni? Istinja ni barang fardu ain. Kenapa? Tak luluh istinja, tak pakah mayat. Tak luluh istinja, tak pakah habis amalan, tuan-tuan sekalian, yang bersangkut paut dengan istinja. Baik, apa hukum istinja? Yang pertama, tengok Musab 74, orang yang ada buku. Yang pertama, wajib. Jika dengan sebab kencing atau buang air besar atau keluar benda yang najis dalam keadaan basah seperti darah dan sebagainya, wajib. Bersihkan najis yang keluar daripada jalan depan, jalan belakang, wajib. Tak sempurna, tak sah. Bukan semayang, wuduk pun tak sah. Kerana istinja tidak sah. Hukum yang kedua sunat. Bila istinja jadi sunat? Jika sesuatu yang keluar daripada kemaluan adalah benda najis yang tidak mengotorkan, seperti ulat. Benda jangan berlaku, cuma disebut kerana hukum. Hukum yang ketiga harus disebabkan keluar peluh di bahagian punggung. Basuh tu harus, tak basuh pun tak apa. Yang keempat makruh disebabkan kentut. Kentut tak ada istinja. Ni faham Yang seterusnya haram istinja dengan air yang hasil rasab ataupun air rampasan. Bahan pahit orang. Tak, bahan pahit orang nak buat benda molek, tapi bahan air pahit orang. Istinja tu haram. Najis tu bersih. Ni faham tapi perbuatan istinja itu haram. Ini disebut juga dalam kitab, maka kita sebutlah. Yang seterusnya khilaful aula, istinja dengan air Zam-Zam. Khilaful aula makna apa? Tak disebut hukumnya, tapi lebih baik tak buatlah. Kalau buat tak dosa, tapi lebih baik tak buat, kerana air itu dihormati, air Zam-Zam. Beli mahal-mahal air Zam-Zam, buat basuh begok. Orang buat minum, buat basuh begok, tuan-tuan. Maka khilaful aula, lebih baik tinggal air lain berlambak lagi. Baik. Rukun istinja yang pertama, orang yang istinja dia panggil mustanji. Pertama. Yang kedua, apa yang diistinja, yakni mustanja minhu. Dua, yang ini najis. Tak ada najis dah ada istinja, basuh saja punggung dah ada istinja, tu dipanggil basuh. Yang kedua mesti ada mustanja minhu, najis. Yang ketiga, tempat yang diistinja iaitu kubur dan dubur. Dua tempat ni baru kita panggil istinja. Yang keempat, alat istinja iaitu mustanji bihi, iaitu air atau batu atau lain-lain. Hari ni kita pakai apa? Pakai air. Ada pun hukum asal boleh pakai batu dan boleh pakai air ataupun barang-barang yang kesat. Duk lautan, tak ada air, tak jumpa, tak ada tak ada batu, tiba-tiba ada daun kering, boleh. Boleh faham Daun yang kering boleh kita gunakan untuk beristinja. Maka alat untuk istinja, kata tuan pengarang, ialah air atau batu atau benda yang sepertinya daripada benda yang beku suci, bukan daripada benda yang dihormati. Maka kata tuan pengarang, istinja tidak boleh menggunakan yang pertama cecair seperti air mawar cuka. Tak boleh. Nak asuh berak tangan cuka tak boleh. Dengan air mawar tak boleh. Yang kedua, tak boleh dengan apa? Benda yang kena najis atau mutanajis atau tahi unta yang kering. Nampak macam batu, punya tahi unta, tak boleh. Yang ketiga, benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur, tak boleh. Yang keempat, benda yang licin seperti buluh kertas plastik, tak boleh. Gahar dengan benda licin tak boleh, kena perkara yang kasar. Yang seterusnya, benda yang dihormati seperti makanan manusia, umpama roti kering. Mentang-mentang ustaz kata mesti barang kering atau kasar, ia tang biskut kering. Ia tang roti kering, tak boleh. Ikan kering lagi tak boleh, mana apa?
Ada kena duri menolong tuan-tuan sekalian. Makna benda kering itu benda kasar yang tidak seperti yang disebut dalam kitab ini, iaitulah barang yang dihormati seperti makanan. Ataupun mana tadi? Makanan jin seperti tulang. Tulang ni makanan jin tuan-tuan. Kalau lepas makan tu tahu, kerana ia makanan jin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tulang ni jadi makanan bagi jin, tuan-tuan rahmati Allah. Fakasawnal 'izama lahma. Allah Ta'ala dia buat tulang itu, dia akan dibaluti dengan kulit. Maka bagi tulang-tulang makanan ayam, daging yang telah kita makan, Allah Ta'ala akan salut balik seolah begitu. Macam ada daging balik bagi jin, itulah makanan bagi jin, tuan-tuan sekalian. Maka jangan ambil buat reset tahi, jangan. Boleh faham itu adab kita dengan makhluk sekeliling, jin. Dia ada sekeliling kita. Sebab tu kena ada adab. Rumah tinggal 3 hari, ulama ajak baca ayat Quran, baca ayat kursi. Masuk dalam bilik yang lama tidak kita tidur, gosok dulu katil tu, baca 3 ku, baca ayat kursi. Ni rumah tinggal sebulan, dia lompat lalu atas katil. Kawan tu tengah tidur dengan bini dia, jin. Faham tak? Jin macam itu lah. Ada mukmin, ada fasik, ada munafik, ada kafir, ada lelaki, ada puang, jin. Yang tak ada jantina tu malaikat. Jin ni macam kita, tuan-tuan. Sebelum kita ada atas dunia ni, yang jadi mukallaf jin. Itu dia macam kita. Berimah, mayang puasa. Kita mayang seorang lah bilik, ala-ala pukul 3, macam ada orang ikut je. Jin ke tu? Faham tak? Dia ikut kita. Ada orang yang pergi tidur sah depan dalam masjid, bangun esok-esok duduk atas kolong, bangun esok duduk atas betai kolong, buka mata, bung, mandi dulu. Itu dah kolong. Kenapa? Dia pergi duduk sah depan dalam masjid, tempat jin nak semayang. Jin kata mu nak tidur sah depan, dia pun akut tak atas kolong. Boleh jadi, tuan-tuan, kerana dia ada. Boleh faham Begitu juga dalam bilik, tuan-tuan nak tidur, katil lama tinggal, sapu dulu, baca dulu. Ni aku balik, mu lari, ya, ni katil aku. Begitu, tuan-tuan. Ni katil lama tinggal, dia siap terjun, bum dia. Kawan tu tengah tidur, bak tu dia balas balik nyek kita. Faham tak? Dia boleh balas, dia nyek kita balik. Ada orang sini rajin kena nyek di jin. Kita pernah menerak sama kalah tu. Bila kena nyek di jin ni, tuan-tuan, tak boleh nak cakap apa, nak baca ayat pun tak boleh, hoha-hoha gitu ya. Ada. Ini, tuan-tuan, itu adab dengan makhluk sekeliling. Jadi antara makanan jin tulang, maka jangan digunakan untuk beristinja walaupun dia kasar. Makanan binatang seperti rumput kering boleh digunakan untuk beristinja kerana ia tidak dihormati. Makanan binatang boleh, kerana ia melata di seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang seterusnya kaifiyatuhu, yakni kaifiyat istinja. Yang pertama paling afdal. Dia banyak cara. Bila sebut afdal makna apa? Aksaru sawabin. Lama ni kita pandai sebut ni afdal. Orang tanya afdal makna apa, tak tahu. Apa makna afdal? Aksaru sawabin, barang yang kalau kita buat lebih banyak pahala. Hak biasa boleh pahala dah, tapi kalau buat hak ni lebih banyak pahala, tu makna afdal. Ni faham Maka cara istinja paling afdal menggunakan air dan batu bersama-sama. Gunakan batu dulu, guna air dulu, nak ambil dah batu. Batu dulu, kemudian gunakan air. Boleh juga menggunakan daun kering atau kertas tisu. Yang kedua, jika perlu memilih antara keduanya. Dah kalau antara dua, ustaz, batu dengan air, mana afdal? Maka yang afdalnya guna air sebagaimana yang kita guna hari ni. Apa yang saya sebut hari ni sekadar ilmu. Tak usah pula awak pergi payah pula cari batu pula tak ada bila air. Tak payah dah menyusahkan. Padang dah kita guna air tu. Cuma sekadar ilmu, mana tahu akan datang duduk tempat tak ada air, maka boleh istinja dengan batu. Boleh faham Wallahu a'lam.
Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 79, adab-adab ketika membuang air kecil dan air besar. Islam, tuan-tuan sekalian, agama yang natijah daripada ilmunya itu menghasilkan akhlak. Pokok akalnya akidah. Dahan pokok tu dipanggil syarak, buah tu dipanggil akhlak. Maka Islam ajar siapa bak berok kecing pun ada akhlak. Faham tak? Jadi tuan-tuan, ada membuang air kecil dan air besar yang pertama. Dengar model yang pertama, tidak menghadap kiblat, istiqbalul qiblah, wastidbaruha, dan tidak membelakanginya. Kita kecil ngadap kiblat ataupun punggung kita kiblat belakang, itu tidak beradab. Ni faham? Apabila berada di tempat terbuka seperti padang atau dalam semut, tak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Haram juga menghadap kiblat atau membelakanginya jika yang pertama ada dinding, tapi jarak antara dinding itu lebih daripada 3 hasta. Dinding ada tapi jauh lebih pada 3 hasta. Ni orang nak buat tandas rumah kena tahu ni hukum akal ni. Yang kedua, dekat dinding dekat dah, tapi dinding rendah pula, tidak sampai 2/3 hasta. Maka bila dalam keadaan ini, dua keadaan ni, tak boleh ngadap kiblat ataupun membelakanginya. Dah tandas kita tuan-tuan, katalah kena ngadap kiblat, tak boleh nak utuh dah, maka boleh, tapi makruh. Faham tak? Makruh. Maka tuan-tuan nak buat rumah tu perhati dulu kiblat arah mana. Ni kena molek mayang tandas depan, mayang pula menghadap ke tandas. Jadi tuan-tuan sekalian, buat rumah tu kita kena perhati dua perkara ni terpakar bila mana? Bila duduk di tempat lapang. Tuan-tuan berhenti tak tahan nak kecing atas RNR, tak tahan nak kecing, tak tahan. Tengok signboard 70 kilo apa nama RNR, maka berhenti tepi jalan. Ketika itu tak boleh kita kecil menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ada pula rumah kita ni makruh. Boleh faham kan? Faham gitu mudah. Selesai. Yang kedua, muka surat 80, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir, yakni air yang bertakung, seperti perigi atau parit yang tidak mengalir airnya, sama ada air banyak ataupun sedikit. Nyegitanglah perigi berok. Ini tuan-tuan, ini tidak dibenarkan. Boleh faham Jangan berok kecing dalam tempat yang tidak mengalir. Sungai boleh tak? Boleh mengalir. Air terjun boleh, air laut boleh. Kerana air laut, sungai, air terjun semuanya sifatnya mengalir. Yang ketiga, jangan dilakukan di bawah pokok buah-buahan walaupun pokok itu tidak berbuah. Bawah pokok nyo je pergi kecing. Mana tuan-tuan sekalian, bawah pokok pelang. Jangan. Ini dilarang. Yang seterusnya, tidak dilakukan di jalan raya mana pun, tengah jalan raya. Nak hati. Ini tuan-tuan sekalian, tepat ataupun maksud yang lebih tepatnya tempat laluan orang, walaupun bukan jalan raya, tempat orang lalu jadi kecing tengah tu, jadi berok tengah tu, jangan. Ini adabnya. Yang seterusnya, tidak dilakukan di lubang kerana kemungkinan ada jin dan binatang di situ. Lubang yang asal, bukan lubang buat ni, lubang kita buat apa, lubang asal. Dapur ada lubang di apa nama pacau kecing, tubik ular kat balik awal. Tak ni tuan-tuan sekalian, lubang hak asal. Jangan pergi kecing dan berok di situ. Islam ajar siapa tahap tu. Tidak dilakukan di tempat berteduh. Tempat orang berteduh, jangan kecil situ. Amat ada bawa pokok, bas stand, bas stop, jangan kecil situ. Itu adabnya. Kalau pergi Mesir benda ni tuan-tuan berlaku. Teruk tuan-tuan, masih ada lagi puak-puak yang tidak bertamadun ni kalau pergi Mesir. Dia kecil wadah pacau tepi tiang, dia kecil pacau tepi dinding. Maknanya tuan-tuan sekalian, masih ada lagi golongan yang tak ada tamadun ni tuan-tuan yang rahmati Allah.
Yang seluruhnya tidak bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar kecuali apabila sangat perlu. Cakaplah tanda apa hukum? Makruh. Tapi kalau temu hak wajib, wajib cakap pula. Mak panggil apa hukum jawab? Wajib. Mak kita panggil hukumnya wajib. Kita maya sunat, mak panggil. Kita tengah maya sunat duha, mak panggil luar. Assalamualaikum. Dengar suara mak, wajib batal maya duha, buka pintu. Faham tak? Mak telefon, tubik mak. Ada orang yang tengok mak dia awak, dosa. Kira itu adalah panggilan ibu, wajib jawab. Ni mak panggil, dah yang awak panggil, dah ada habis lagu, jawab lalu. Faham tak? Tek-tek kat lalu. Kalau orang yang kasih awak, faham tak? Siapa? Oh, janda telefon, akak lalu. Maknanya gitu tuan-tuan. Mak telefon dah akak, dosa. Dia faham? Itu. Maka bertembung makruh dengan wajib. Wajib nombor 1. Boleh cakap lah, mak panggil, abang ada mana? Dah tandah kau tak apa. Tapi kalau tidak wajib, maka jangan cakap, kecuali ada hajat saja. Ni faham tak? Itu tuan-tuan. Ni siapa lah bilik air belebek lagi. Tidak habis belebek ketuk lelaki, tak senang berok, dah bilik air belebek lagi. Mana itu tuan-tuan? Mana jangan itu tidak beradab, dipanggil makruh. Yang semuanya tidak menghadap matahari dan bulan, dan tidak membelakangi matahari dan bulan, kerana matahari dan bulan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham Dan dalam kitab lain, hak tadi tu disebut dalam kitab Fiqh Islam, Mata Abi Syuja' Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan seterusnya dalam kitab lain ditambah, antaranya dalam kitab Majmu' Nihayatul Muhtaj, sunat berlindung daripada pandangan manusia. Tutuplah, jangan tunjuk. Yang semuanya tidak membawa bersama-sama sebarang benda yang ada catatan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, Al-Quran dan seumpamanya ketika membuang air. Piyah ada nama Ar-Rahman sini. Boleh awak masuk tandas tak? Tak boleh. Al-Quran tak boleh. Dah esek tak? Dalam esek tu ada Quran, itu tak dipanggil hakikat Quran. Itu bila kita buka baru nampak Quran. Bila tutup orang panggil Quran ke orang panggil esek? Kita tak buka Quran, kita tunjuk orang. Saya tanya tuan-tuan, dalam esek saya ni ada Quran, dan saya banyak mengaji guna Quran, tuan-tuan sekalian. Baik, saya tanya tuan-tuan, ni kenapa? Orang akan jawab esek bukan Quran, maka tak apa. Tak apa. Ada orang dia kata lain esek yang ada Quran, dia tinggal luar, mampu hilang. Kita tuan sekalian, dia tinggal di tanda-tanda awang, bawa masuk, tak ada masalah. Ni faham Kemudian tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Nabi SAW tak pernah lihat kemaluan dan najis yang keluar, hatta ketika bersama isteri pun. Maknanya bukan haram, makruh. Dan kata setengah ulama boleh mengurangkan ingatan. Berakhir tengok belakang tu. Bila keluar you pergi tengok. Oh, macam kayu khamak itu. Ini contoh. Jadi tuan-tuan tengok tu, kata setengah ulama melemahkan ingatan. Saya tengoklah. Tak sebut kerana ilmu. Seelok-eloknya tidak kencing berdiri. Boleh tak kencing diri? Boleh. Tak haram, tak berdosa. Harus. Rasulullah pernah melakukan dalam keadaan diri kerana nak menunjukkan keharusannya. Nabi pakai piyah, kadang-kadang Nabi tak pakai. Nak kabar apa? Bukan wajib, sunat. Nabi pakai serban, kadang-kadang Nabi cabut. Nak kabar apa? Tak wajib, sunat. Dan Nabi pun pernah kencing berdiri, nak beritahu harus kencing berdiri. Cuma tak boleh. Boleh faham? Bila kencing berdiri, air kecil tubik tak habis. Nabi ajar kita istibrak, duduk kencing molek dehen 3 kali biar tubik habis. Faham tak? Kena orang yang tak tubik habis. Kalau kencing tu tubik tiba-tiba, tak sedar, tak sah air, apa nama sembahyangnya, kerana pakai pakaian yang kena najis.
Jadi duduk, istibra. Ini yang paling baik. Yang seterusnya menggunakan alas kaki, rupanya apa nama? Adab masuk tandas pakai lipah. Tidak semua pakai lipah, dia pakai alas kaki. Kau anda nak alas dengan dia pun, saltik dengan dia ke? Biasanya dengan lipah lah. Jangan awak belak gitu. Maknanya alas kaki umum. Maka kita biasanya pakai selipar. Itu adab masuk tandas. Membaca doa ketika masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu dari godaan syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Tepat dia kupu tu lah tandas, maka minta berlindung tuan-tuan sekalian. Dan bila tubik tandas, ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Ucap syukur pada Allah. Tuan-tuan nak baca gini panjang, memang jarang orang baca. Maka paling kurang tubik alhamdulillah lah pula. Nak masuk na'udzubillah. Tu nampak. A'udzubillah minasyaitan pada tak? Minta berlindung daripada syaitan. Boleh faham? Kerana maknanya sama. Dan kalau boleh nak masuk, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Takut-takut ada binatang liar. Dan ni banyak anak tuan-tuan, musim hujan. Tak, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah aku minta berlindung daripada segala mudarat di atas bumi, langit dan bumi. Baca tuan-tuan. Ni mai masuk. Tak ada minta perlindungan daripada Allah. Yang seterusnya mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Ni adab masuk tempat kotor. Ada pun tempat mulia kaki kanan dulu, kaki kiri keluar. Masuk rumah kanan, keluar rumah kiri. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Masuk tandas kiri, keluar tandas kanan. Nak khabar penting, kiri dan kanan ni penting. Isyarat apa hari kiamat. Boleh buku amalan kanan, boleh. Boleh buku amalan kiri, neraka dah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, Allah Taala sebut, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang boleh buku amalan belah tangan kanan, itu tanda dia ahli syurga. Orang boleh buku amalan belah tangan kiri, itu tanda selalu ahli neraka jahannam. Sebab tu Nabi selalu minta, ij'alna min ahlil yamin, jadikan kita dari kalangan ahli kanan. Sebab tu hak mulia kanan, makan kanan. Betul tak? Basuh berok kiri. Ada orang kata tak ada kiri kanan, kerana dia tak belajar. Kena belajar tuan-tuan. Kerana kanan kiri ni perkara besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa ketika beristinja dalam hati, kerana duduklah tanah. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada perbuatan keji dan bersihkanlah hatiku daripada nifaq. Kemudian ditambah lagi dalam kitab yang lain, beristibra dengan berdeheng-deheng, menguruk di bawah alat sulit bagi lelaki. Uruk bawah dia tu deheng, biar tubik habis. Faham tak ni? Nabi satu ketika lalu satu kubur, lalu satu tanah perkuburan, Nabi pusing balik. Nabi pusing. Nabi kata, wahai sahabat, pergi cari pokok yang hidup, tanam atas kubur ni, kerana dua kubur ini sedang diseksa ahlinya. Kubur yang pertama, ahli kuburnya dulu atas dunia kuat melakukan amalan namam. Apa makna an-namam? Namimah, kuat adu domba. Dia kuat adu domba. A dengan B tak balah, tapi kerana mulut dia balah, adu domba, kena seksa. Yang kedua, kerana ahli kubur nombor 2 ini tidak istibra, kecil tebal, tak ada istibra, berdeheng tuan-tuan sekalian, maka diseksa dalam kuburnya. Maka disuruh oleh Nabi ambil pokok yang hidup, tanam atas kubur. Itu ada kematian, saya pergi ke kubur, saya kata ke ahli keluarga, cari pokok yang hidup, tanam atas kubur. Dia kata, ustaz, pokok dah mati, nanti saya cari pokok plastik. Dia kata gitu. Dia tak faham. Dia ingat kita suruh letak pokok tu nak hias kubur. Bukan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard
bertasbih pada Allah seluruh makhluk di langit dan di bumi, termasuk pokok. Nabi suruh letak pokok hidup tu supaya pokok tu bertasbih pada orang lah kubur. Jadi kubur ayah kita, mak kita, tok kita, tok kita, tengok kuburnya, kalau ada tak ada pokok, letak pokok. Letak pokok yang hidup dan siram tuan-tuan sekalian, supaya pokok tu bertasbih. Maknanya orang yang tidak istibrak, Nabi kata dia diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa hukum istibrak? Istibrak, eja mula istibrak, bukan istidraj. Istidrak lain, ni istibrak. Apa hukum istibrak? Sunat jika air kencing akan berhenti jika beristibrak. Kalau kita istibrak tu kencing berhenti, sunat. Yang kedua, wajib jika kuat sangkaannya yang air kencing tidak akan berhenti melainkan dengan istibrak. Kalau kita rasa dak istibrak pun habis dah air kencing, sunat. Tapi kalau kita dak istibrak, dak tubik habis, maka wajib. Sebab tu orang diseksa kerana tidak istibrak. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, walaupun kecim diri boleh, tak payahlah. Faham tak? Tak payahlah. Di RNA tanah awang tempat kecim diri tu, biar orang kafir dah. Kita masuk tanah Malek, kecil duduk. Kecuali darurat, nak tubik lela dah. Tanah ada dua, serosok, seorang duduk dalam. Tak, duduk lama lah tu sambil nyanyi. Kita tunggu dulu. Dia duduk lama dalam, ketika itu darurat, boleh, baru boleh. Kecil lah berdiri pun. Faham tak? Tu tuan-tuan sekalian. Baik. Ini penting ni tuan-tuan. Muka surat 82, jima tanpa istinja. Dengar molek ni. Dak suberok tangan lalu. Mana jima tuan-tuan sekalian. Dak basuh kucing. Dengar molek ni. Haram jima setelah buang air tanpa istinja. Faham? Faham tak? Ya ulang. Atau setelah buang air kecil beristinja dengan batu kerana masih ada najis di kemaluannya jika dia berjima. Boleh faham? Maka tak boleh. Maka tuan-tuan, istinja lah dulu, bersihkan dulu kemaluan kita daripada najis yang keluar. Boleh faham tak? Kemudian Tuan Pengarang menyebut dalam bab taharah juga amalan-amalan fitrah yang menjaga kebersihan kita sebelum kita masuk fasa yang seterusnya pada bulan akan datang ataupun minggu yang seterusnya, iaitu bab wudu. Kita tengok muka surat 82. Yang pertama, amalan fitrah termasuklah bersiwak dalam setiap keadaan. Lebih-lebih lagi dianjur ketika hendak berwudu dan solat, walaupun sunat, ketika berihram, membaca Al-Quran dan hadis, berzikir, ketika gigi menjadi kuning, ketika nak masuk ke rumah, bangun daripada tidur, dan ketika hendak tidur, dan ketika bau mulut berubah, bersiwak. Ataupun tuan-tuan, kita boleh ganti dengan beruh gigi. Kerana maqasidnya sama, menghilangkan bau mulut. Sebab tu sunat beruh gigi yang pertama bila bangun tidur. Tuan-tuan bangun tidur, lalu basuh saja gigi dak rosak, tuan-tuan pergi surau, boleh jadi makruh pergi surau, berubah hukum. Faham tak? Dah main tengah sembahyang, nguak, pesah orang tepi. Musuh ada lekang orang tepi tu. Maknanya tuan-tuan, berubah jadi makruh. Disebut dalam kitab Bughyatut Tullab, makruh pergi sembahyang masjid bila mulut bau busuk. Faham? Kita kalau bini yang baik, tegur tok lelaki, kalau bau jangan senyap. Kai marah orang, jangan apa. Tok lelaki yang baik bila bini tegur, terima lah. Faham tak? Kawan yang baik tegur, mulutmu bau ikat ni, gosok gigi lah maknanya. Ataupun dok hilang juga, gunalah apa saja alat untuk menghilangkan bau mulut. Sebab tu makruh ulama kata pergi masjid lepas ranggah bawang. Ini bukan makan je ranggah. Lagu mana contoh? Sini tak ada lah, di Mesir biasa. Duduk atas tangga, kita ingat dia makan ipar, dia ranggah bawang. Kerana sayur-sayur di Mesir ni dia manis, sifatnya manis sikit. Jadi orang Mesir biasa dia ranggah bawang, ranggah itu.
pergi mayang. Oh, pesang tu ilah. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya ketika itu berubah hukumnya makruh. Jadi nak bangun tidur gosok gigi. Boleh pahala sunat insya-Allah. Yang kedua, inda taghayyuril fami. Ketika berubah bau mulut, pagi nak ke Jember tengah hari tu kan. Jadi nak pergi sembahyang Zuhur tu gosok gigi. Itu antara tempat yang sunat kita gosok gigi tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, ketika nak sembahyang. Nak sembahyang Zuhur gosok gigi tu. Nak sembahyang Asar gosok gigi tu. Sunat tuan-tuan sekalian. Nak beritahu Islam jaga bab kebersihan. Faham eh? Yang kedua, memakai minyak wangi. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi yang wangi, jangan pakai hak busuk. Ada busuk kahongnya. Jadi tuan-tuan pilih biar betul hak wangi lah. Belilah minyak wangi Ustaz Muzadi lah, insya-Allah. Dan lagi. Yang ketiga, menggunakan celak mata dengan bilangan ganjil, iaitu 3 kali pada mata kanan dan 3 kali pada mata kiri. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keseluruhnya menggunting misai, memotong kuku. Misai trim. Nak apa nama, cukur boleh juga. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi simpan janggut, mencukumi misai. Orang kafir dia simpan misai saja. Ada apa nama, golongan Majusi dia simpan kumis saja. Dia cukur misai, cukur janggut, kumis saja. Contoh sini. Jadi Nabi ajak Islam simpan janggut. Ni simpan misai, janggut cukur. Tak masalah, tak dosa, tapi lebih molek simpanlah janggut, itu tanda lelaki. Boleh faham tuan-tuan, simpan janggut. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun mazhab Syafi'i, dia kemas sikit berbanding mazhab lain. Dia kepal, kat bawah ni kerak. Maknanya kemas sikit. Ada mazhab apa ke pusat. Kita ingat bulu perut, janggut rupanya. Tuan-tuan sekalian, apa ke pusat janggut. Jadi mazhab Syafi'i dikemas sikit, paling panjang. Kepal, bawah kerak. Rupa-rupanya nama dah hadis yang umum. Nabi suruh kita jaga kekemasan. Nak simpan jambang boleh, teringat sikit. Ni bau serabut dalam tu, lipang ada. Lipang ada. Jadi tuan-tuan, maknanya mazhab kita jaga kemas sikit. Tering sikit tuan-tuan. Supaya apa? Supaya dipandang yang mata orang kafir, orang Islam itu kemas. Boleh faham? Innallaha nazifun yuhibbun nazafa, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah bersih, Allah sukakan kebersihan. Allah itu comel, Allah sukakan kecantikan. Faham ni? Tu tuan-tuan sekalian. Yang seterusnya, memotong kuku. Yang seterusnya, mencabut bulu ketiak dan memotong bulu-bulu di kemaluan. Tiak cabut, bulu kemaluan potong. Jangan lock tuan-tuan sekalian. Sunnah Nabi, cabut bulu tiap. Ini orang tanya hobi ni, simpan bulu tiap. Pelik punya hobi. Jadi tuan-tuan, cabut menyikat rambut rupanya sunnah Nabi. Maknanya Nabi ada rambut. Ada orang faham sunnah Nabi botok. Tidak, botok sunnah. Kadang-kadang rambut panjang pun sunnah. Kena faham Dan Nabi ada sampai tahap rambutnya sampai di bahu. Cuma syarat kata ulama, nak simpan rambut panjang macam Nabi boleh, tapi buat macam Nabi juga lah, sikat kemas. Ni simpan panjang nak aja sikat. Kalau kata tuan sekalian, ada aja sikat. Orang tanya buat apa simpan, ikut Nabi. Tapi jaganya tidak. Boleh faham? Nabi sampai sini. Disebut dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Nabi simpan sampai ke bahu tuan-tuan sekalian, rambutnya. Mewarna rambut putih dengan warna merah dan kuning, dengan inai maknanya. Rupanya boleh. Dan lebih-lebih lagi dalam peperangan. Ketika dalam satu peperangan, ada tentera Islam rambut ada ubah. Nabi kata, warnakan rambutmu supaya musuh Islam tak tengok orang Islam komang. Kenapa? Nabi takut musuh Islam tengok. Ramai orang Islam tua-tua. Maknanya beres.
Bila turun senang kita nak buat kalau Nabi pun suruh cat hitam, supaya rambut jadi hitam. Maknanya apa tuan-tuan, zaman kita ni guna ina lah. Kalau dah takut tak sampai air, tak boleh buat sembahyang, tak sah wuduk pula, boleh faham tu tuan-tuan sekalian. Yang seterusnya, perempuan yang sudah berkahwin memakai inai pada kedua tangan kanan dan kiri. Orang puan muka orang lelaki, ni orang lelaki narok. Tuan-tuan, orang perempuan yang berkahwin. Yang seterusnya makruh mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain. Maknanya apa? Qaza'. Naha Rasulullah anil qaza'i. Apa makna? Ya parah sini botok, atas tinggal panjang. Ada pun mengkemahkan, tak boleh dapat apa nama, tutup habis telinga ni. Tak kemah rambut tak pun. Ni parah botok tu. Lebih-lebih lagi ukir. Jadi tengok orang ukir rambut. Lain, itu tak boleh. Qaza' haram, bukan makruh, haram. Orang jadi tukang gunting rambut, dia buat qaza' untuk pelanggannya, dia tanggung juga dosa. Sebab tu ada setengah kedai gunting rambut, dia tulis hadiah, Nabi larang daripada qaza'. Dia orang mari tak boleh minta supaya buat lain. Antara baik fashion hari ni tuan-tuan, kemah tepi bagus dah, dia pergi buat lain atas ni. Dia panggil lokang, tukang gunting katanya, nak buat lokang tak? Lokang ni lain, bukan tak lokang sini. Dia akan cukur jadi lain sini. Apa hukumnya? Haram, tak boleh. Kemah tak pun tak usah lah siapa pergi buat lain. Tak, foto rambut macam resmonu lah, tak boleh tuan-tuan sekalian. Faham tak? Tak boleh. Kemudian mencabut ubang dan mencabut janggut, ini makruh juga. Bila ada ubang, itu tanda tua, nak ingatkan kita tentang mati, bagus Yang seterusnya, mencabut janggut makruh juga. Yang kemudian, berjalan dengan satu kasut atau selipar dan memakai selipar sambil berdiri. Pakai lipar belah, makruh. Jangan buat gitu. Jangan buat gila gitu Jadi itu kelihatan makruh. Ataupun memakai selipar sambil berdiri. Rupanya sunat pakai lipar duduk, sarung lipar. Tapi biasa dah kita buat ambil diri, tak dosa, cuma makruh. Lipar wallahu a'lam. Akan datang kita akan masuk fasal yang seterusnya, iaitu rukun wudu, yang menjadi salah satu bab dalam bab at-taharah, istinja sesara. Tuan-tuan faham tak ni? Istinja, bersuci daripada menyucikan dua tempat yang kita selepas kita keluar najis, tu makna istinja. Mudah faham gitu Dan bersihkanlah sesempurna yang mungkin. Jangan tinggal kerana bimbang sembahyang tak sah. Kita lepas basuh berok, kita berasa gegatar-gatar je, itu mungkin tak bersih. Basuh mula, ni nyelok pergi sembahyang, maka tak sah lah sembahyang. Basuh biar bersih tuan-tuan sekalian. Dan ingat, antara anggota zahir di dubur adalah saat kita duduk, kita terang sikit, tu masih zahir. Sebab tu mandi wajib tuan-tuan tak sah kalau tak duduk terang, basuh ke bawah. Ada orang dia mandi wajib diri je, tak sapa ke seluruh tubuh, sembahyangnya tak sah. Dia baca Quran boleh dosa. Dia faham ni? Habis tuan-tuan sekalian, amalan tak diterima oleh Allah. Dia faham? Mandi wajib tuan-tuan, lalukan di seluruh hak celah-celah ni, hak berlapis-lapis lalu habis. Dan ingat, anggota yang biasa orang tinggal, dubur yang bila kita duduk, kita buka sikit, itu makna masih zahir. Dia faham tak ni? Hak dalam tu tidak lah, hak kita duduk tu zahir. Sebab tu jangan mandi cukup diri, tak duduk. Duduk, basuh. Barulah sempurna mandi wajib. Kenapa makna mandi? Sayalanul ma' ala jami'il badan, meratakan seluruh badan kita dengan air yang kita ambil sebagai untuk mandi wajib tuan-tuan sekalian. Jadi akan datang kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, iaitulah rukun wudu. Wallahu a'lam. Kita baca sikit kitab tafsir insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Surah ni tuan-tuan, surah paling panjang dalam Quran. Surah Baqarah yang bermakna lembu betina. Tu Al-Baqarah. Al-Baqar lembu jantan, Baqarah lembu betina. Banyak nama-nama Quran ni nama binatang. Maknanya ada sesuatu lah tu. Jadi tuan-tuan, Suratul Baqarah kata tuan pengarang, dia adalah surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah Makkiyah, kerana banyak dalamnya bicara tentang akidah. Makna dia turun masa marhalah Makkiyah, masa di Makkah Al-Mukarramah, ataupun lebih tepat sebelum hijrah. Ini suratul Baqarah. Dan gelarnya atwalus surah fil Quran, surah paling panjang. Berapa muka tuan-tuan? 48. Fatihah, Baqarah lalu. Betul tak? Maka tolak se. Lu nak jemput surah Ali Imran, muka surat 50. Maka 50 tolak 2, 48 muka. Panjang. Sebab tu kita tak buka majlis dengan surah Baqarah. Betul tak? Ada tak fungsi majlis buka dengan surah Baqarah? Tuan-tuan, kita buka majlis dengan suratul Baqarah. Dia ingat habis orang. Maknanya tuan-tuan panjang. Orang nak buka Baqarah, orang buka dengan suratul Fatihah. Nama pun Fatihah, pembuka. Itu makna Fatihah. Ini tuan-tuan, surah Baqarah ni paling panjang. Jadi kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam. Allah sahaja yang tahu maknanya. Dia huruf yang huruf hijaiyah yang diletak satu persatu dan kena sebut huruf, bukan dengan baris. Alif Lam Mim. Ada orang tak belajar, dia main time. Alam, siap lagu ni. Macam surah ni Baqarah, padahal tak mana. Tu Alif Lam Mim. Tuan-tuan kena baca dengan huruf je. Maknanya apa ustaz? Wallahu a'lam. Tak tahu. Ni surah pada Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Atah raiba ada titik 3, atah fihi ada titik 3. Apa maknanya? Berhenti salah satu, wajib. Sama ada zalikal kitabu la raib, berhenti situ, tak apa? Ataupun zalikal kitabu la raiba fihi, berhenti situ, wajib. Hudan lil muttaqin. Baik. Inilah dia kitab. Maknanya apa? Quran. Quran ada banyak nama. Al-Kitab, Quran juga. Al-Furqan, Quran juga. Al-Huda, Quran juga. At-Tanzil, Quran juga. Al-Quran, itulah nama bagi Quran. Maka disebut dalam Zalikal Kitab. Al-Kitab itu maknanya apa? Quran. La raiba fih, tidak ada ragu padanya. Tidak ada ragu padanya. Quran, kata Abdullah ibn Mas'ud, kita ragu satu kalimah ya. Tuan-tuan dak ayah lepa Quran, dak ayah pijak Quran, dak ayah bakar Quran, cukup ragu saja. Tuan-tuan ragu ya. Ragu dengan Quran satu kalimah, maka tuan-tuan kufur suti Quran, kata Abdullah ibn Mas'ud. Hak lain saya terima pula ke Ustaz tapi hak ni macam tak boleh nak terima mana. Tilka hududullah. Hudud-hudud ni macam kalimah politik. Dia pun kata hak ni macam tak boleh nak terima mana. Padahal ayat Quran cukup dia kufur suti Quran. Boleh faham? Quran sifatnya mesti diterima daripada huruf ba, bismillah, sapalah huruf sin, minal jinnati wan nas. Suti Quran saya terima tanpa ragu. Boleh faham? Orang muda rambut pacok, baju lambang korok, tapi Quran tak ragu, syurga tempatnya. Tapi kalau pakai piyah, pakai serban, Quran kita ragu, tak pakai tuan-tuan sekalian. Boleh faham itu makna la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Quran jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya syarat Quran nak jadi petunjuk, kena jadi orang bertakwa dulu. Apa sebab kita baca Quran tak boleh nak ikut kerana kita tak takwa? Tu maknanya.
Orang kata tutup aurat ni bukan ciptaan manusia. Tutup aurat ni hukum Allah, adalah Quran. Dia kata tak kira, kita tak boleh hukum manusia dengan luaran. Dia kata, kan dia seorang makhluk kata gitu kan. Bila dia angkat tuan-tuan sekalian, apa nama, papang tanda suruh tutup aurat, dia kata tak boleh tengok zahir manusia. Padahal tutup aurat tu perintah Allah, ada dalam Quran. Allah suruh tutup aurat kepada orang puang seluruh tubuh, illa ma zahara minha, kecuali muka dan pergelangan tangan. Orang lelaki pusat ke lutut. Ni perintah Allah, bukan perintah manusia. Tiba-tiba tak boleh nak ikut, macam-macam alasan. Itu tanda kita masih belum jadi orang bertakwa. Penting tak penting takwa ni? Penting lah. Sehingga hari Jumaat jadi rukun wajib Tok Khatib pesan takwa. Tidak pesan bab lain apa. Tok Khatib bangun khutbah, mukaddimah, alhamdulillah, selawat atas Nabi, kemudian dia pesan takwa, kemudian dia baca ayat Quran sepatah, berhenti khutbah. Padahal faham tak? Warna 5 minit yang khutbah, sah khutbah. Syarat sebut takwa. Ada Tok Khatib khutbah sampai setengah jam, tapi dia ingat nak pesan takwa, batal khutbah. Tak sah khutbah. Makna pentingnya takwa. Jadi apa itu takwa? Siapa orang bertakwa? Lalu Allah sebut dalam ayat yang seterusnya sifat-sifat orang bertakwa. Ayat ni ulama kata ayat Quran menafsirkan ayat Quran. Hudal lil muttaqin, muttaqi itu ditafsirkan oleh ayat yang seterusnya. Jadi tuan-tuan, tafsir paling tepat iaitulah tafsir Quran dengan Quran. Jadi siapa golongan bertakwa ini? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara ghaib. Dosa tak nampak dia percaya, pahala tak nampak dia percaya, neraka tak nampak dia takut, syurga tak nampak dia kejar. Ini sifat orang bertakwa. Dia percaya ada malaikat, dia percaya ada jin, dia percaya ada syaitan. Ada orang tak percaya, anak dia kena ganggu dengan jin, dia kata atau pita. Doktor kata tak ada sakit, dia kena gangguan jin. Dia tak percaya mana ada jin zaman milenium ni. Dia kata zaman maju mana ada jin. Tak percaya ada jin, jatuh akidah. Wajib percaya, kerana jin, syaitan, malaikat termasuk perkara ghaibiah. Yang jadi salah, kita percaya jin boleh beri manfaat, jin boleh beri mudarat. Itu salah lah. Ada pun percaya dia jin tu ada, hukumnya wajib. Boleh faham Yang kedua, wa yuqimunas salah, mendirikan tuntutan sembahyang. Tanda orang bertakwa, dia jaga sembahyang. Kalau boleh berjamaah, kalau boleh berjamaah di surah kalau boleh sah depan kalau boleh, dan sama takbiratul ihram. Ini makna sifat orang bertakwa. Yang ketiga tuan-tuan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian harta mereka infak di jalan Allah. Maknanya kata ulama, orang yang ada sifat bakhil, lucuklah sebahagian sifat takwa. Orang yang ada sifat kedekut, bakhil, kikir, ini maknanya lucu sebahagian sifat takwa. Walaupun serban besar, walaupun jubah mahal, walaupun piyah mahal, tapi perangai kedekut. Jadi tuan-tuan, lucu sebahagian sifat takwa. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Akan datang kita sambung pada ayat yang keempat, insya-Allah. Ada dua? Ada. InsyaAllah ada tabung. Boleh jalan tabung insyaAllah. Sumbangan ikhlas tuan-tuan untuk Baitur Rahman. Mudah-mudahan sumbangan itu dapat menampung kos pengurusan Baitur Rahman Center insyaAllah. Untuk kita bayar apa nama gaji guru dan sebagainya. Yang kedua, hari ini luar tuan-tuan ada jualan sikit. Sebahagian jualan untung, sebahagiannya jualan hari Sabtu ini, sebahagiannya untuk Baitur Rahman insya-Allah. Yang pertama ada minyak wangi,
kasturi campuran khah, tak jumpa kat lain. Ada insya-Allah di luar. Apa nama yang kedua? Air dia apa? Tak ada. Air tak. Yang kedua CD. Mana-mana muslimin muslimat yang masih belum dapatkan CD saya, Haji tengoklah CD saya. Haji beli dah. Hak Haji beli dah apalah. Hak dak Haji beli lagi, boleh dapatkan di luar. Sebahagian jualannya kita beri untuk Baitur Rahman, CD zikir, CD apa nama daripada hadis Nabi, selawat dan sebagainya. Cetakan yang paling akhir insya-Allah lepas ni ada album yang kedua, album Quran dan sebagainya akan keluar lepas ni. Jadi siapa nak beli boleh dapatkan di luar. Yang kedua, yang ketiga ada kopi Tok Guru, lapang makanan sunnah dan kopi misal kucing. Sedap, tobat sedap. Tak nak sikit pun. Jadi tuan-tuan boleh pakai beli di luar insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah minggu depan dijemput sekali lagi Ustaz Wayus Rizah, Mukhtasar Riyadus Salihin. Bulan ni gilir saya dengan Ustaz Wayus Rizah. Minggu ketiga saya, minggu keempat Ustaz Wayus Rizah pula. Ustaz Kamrul Zaman kita kena faham lah, dia sibuk. Kalau minta memang tak ada jawapan lain, dia akan kata boleh. Tapi sampai masa sampai Turki, sampai masa duk Mesri, sibuk Ustaz Kamrul Zaman. Jadi kita beri peluang dia rehat lah insya-Allah. Saya dan Ustaz Wayus Rizah akan teruskan. Boleh Cuma lepas ni nak minta sangat lah. Kalau boleh tak boleh tak apa, masing-masing cari kitab. Dengar haja ni masuk telinga kanan, ambil telinga kiri. Safinatun Najah ni dia mahal sikit lah. Kitab asal dia terbatu je, 3 ya 4 ya sama zaman saya mengaji pondok dulu. Pergi dengar time-time cuti pondok Hak ni syarahannya. Diberi nama Misbahud Duja Syarah Safinatun Najah. Syarahnya panjang, saya akan baca mana yang perlu. Kalau tak perlu kita tinggal lah. Ni nampak boleh cari Jendela Ilmu ataupun kedai buku Banggu. Siapa ada beri nombor lagi nak masuk dalam grup boleh beri hari ni. Boleh beri saya dalam grup Baitur Rahman. Harga dia kalau tulis belakang ni 45. 45. Mahal. Ambo, kasut mahal. Kasut sembol ni kitab mahal. Rokok rumah pun. Kita tu sekalian 45 kekal sampai bila-bila. Tok sipang atas rak molek. Mati kita cucu guna. Banyak kitab saya mengajar tuan-tuan sekalian tiap-tiap hari. Kitab saya ada dah, tapi saya ambil kitab ayah, kitab tok tak percaya tanya tok saya belakang. Tu hak comel tepi kitab, tepi kipas tu tok saya tu. Tanya tok saya. Rumah tok saya tu ada kitab tok ki saya. Ropok habis ropok. Bahan dia siapa? Bahan dia mula. Jadi tuan-tuan, kitab kita hak belajar kita simpan. Kitab buat ngajar pakai hak tok ki. Apa tujuannya? Bila kita buka, dia duduklah kubur pahala berjalan. Jadi tuan-tuan beli kitab ni kekal untuk selama-lamanya. Boleh simpan atas rak. Esok cucu sambung, anak sambung, jalan pahala kita sampai hari kiamat. Beli ikan 3 rasa jadi tahi. Beli makanan jadi tahi tuan-tuan. Jadi beli kitab tak rugi. Yang kedua, Tafsir Abrul Asir. Kitab ni saya ada mengajar juga. Petang ni Madrasah Nik Husna. Tapi di Nik Husna dari belakang juzuk 30. Di Baitur Rahman kita start dari juzuk pertama. Dia ada 30 juzuk. Ada pitih beli belakang. Kalau tak ada pitih beli sejuzuk tak apa. Di Jendela Ilmu ada. Cari Abrul Asir tafsir di radio. Khabar tafsir di radio pun tak kurang. Apa beza ada kitab tak ada kitab? Ada kitab naik sederajat lagi. Pahala di sisi Allah. Walaupun kadang-kadang sampai sudah tak jumpa muka surat. Ustaz mengajar je cari tak jumpa. Lalah tak jumpa, dia pun wak-wak tengok. Padahal surat lain. Tetap boleh pahala kerana dia bawa kitab.
bahan ni. Turang-turang juga akan datang bawa lah kita ni mari lenggang. Jadi cakap seko saya. Jadi saya boleh ngelak saya elok usaha lain sebab ada orang kita ada orang ke ni tu akan datang bawa insya-Allah beli tak mahal insya-Allah. Habislah 50 riyal 2 tin ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wal asr innal insana wa tawassaw bil haqq.